Hai. Assalamualaikum. Manis penuh mantap. Hai, selamat Hari Raya, maaf zahir dan batin. Di kesempatan ini, sekali lagi saya nak mengucapkan selamat Hari Raya kepada semua subscriber, kepada semua penonton yang menonton video saya, yang menyokong saya selama ini. Semoga anda berada dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, hari ini tiada aksi di luar kerana saya mengambil perhatian. Ada satu komen daripada seorang subscriber saya ni, dia kata, bang, teringin nak dengar cerita yang pengalaman seram ataupun cerita-cerita ketika berada di sungai. Jadi dah lama juga, sebelum ni pun ada juga subscriber yang minta saya ceritakan pengalaman-pengalaman saya sepanjang saya main sungai. Pengalaman saya sendiri, pengalaman saya bersama dengan Udin, pengalaman-pengalaman yang mengerikan, pengalaman-pengalaman yang berbahaya selama saya mencari rezeki di sungai. Jadi bila dah berkali-kali sahabat-sahabat kita minta tu, bukan saya tak nak cerita pada awal-awal dulu, belum berkesempatan, macam tu cakap. Jadi saya tak nak, janganlah beranggapan bahawa saya sombong tak nak cerita ke. Bukan. Saya nak kena susun keadaan dulu, dan juga tengok pada waktu yang sesuai lah. Jadi hari ni saya rasa hari yang sesuai untuk saya ceritakan pengalaman dan juga benda-benda yang dikatakan mistik, benda-benda yang dikatakan gangguan, benda-benda yang dikatakan ancaman ketika berada di sungai. Jadi okey, sebagai seorang nelayan separuh masa lah, jadi banyak aspek yang perlu kita nak kena ambil kira. Jadi sebelum saya menceritakan pengalaman-pengalaman yang saya alami ketika di sungai, suka dekat sini saya nak menceritakan sedikit beberapa pesanan untuk jadi bekalan kepada kita ketika berada di sungai. Yang pertama-tamanya, perlu kita ingat, kita berada di sungai adalah satu kawasan yang mana, satu kawasan yang dikatakan agak senang kita berbahaya lah. Dari segi sudut fizikal, dari segi sudut kerohanian, benda tu dikatakan agak berbahaya. Jangan kita angkuh, jangan kita sombong. Saya rasa kat luar sana pun ramai juga yang mengalami perkara-perkara yang agak-agak mendebarkan, mengalami perkara-perkara yang agak menyeramkan. Jadi sebagai bekalan, carilah apa-apa doa, apa-apa amalan sebagai bekalan kita, dan kita harus percaya bahawa segala doa dan pertolongan itu dah kita minta daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan perlindungan, pertolongan dan juga keselamatan kita semuanya atas izin Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kena percaya benda tu. Jadi carilah doa, carilah amalan, tak kira apa saja, minta dapatkan ijazah untuk bekalan kepada kita, sama ada untuk memancing ke, nak cari ikan, nak menjala dan sebagainya. Jadi ada bekalan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, macam tu. Antara doa-doa yang saya boleh kongsikan lah, nanti di hujung cerita nanti saya akan kongsikan apa dia. Itu yang pertama. Baik. Yang keduanya, sebagai pesanan, ketika berada di sungai, harus diingat, kita akan terdedah kepada pelbagai jenis ancaman. Yang pertamanya tadi doa, yang ini ancaman. Ancaman yang pertama yang kita harus ingat bahawa adanya ancaman daripada haiwan-haiwan berbisa. Contohnya seperti ular, seperti tabuan, seperti haiwan-haiwan lain yang berbisa yang kita tak nampak lah, senang cerita kalau dekat daun-daun dan pokok-pokok tu. Sebagai peringatan, kalau anda turun memancing, mencari rezeki, harus diingat mata kita ni kena peka. Deria kita ni semua kena kita gunakan untuk menjamin keselamatan kita. Lebih-lebih lagi kalau kita menjalankan aktiviti sama ada mancing ataupun apa sajalah pada waktu malam. Lazimnya haiwan-haiwan berbisa ataupun haiwan-haiwan yang mengancam ni akan keluar pada waktu malam untuk mencari makanan. Okey, jadi ketika kita berada di sungai, kalau naik boat, nak parking boat tu, lebih-lebih lagi yang parking boat menggunakan ikat tali dekat pokok. Sebelum ikat pokok tu, kita kena tengok dekat pokok tu dulu. Sama ada siang ataupun malam, lebih-lebih lagi pada waktu malam, kita tengok dekat pokok tu dulu. Kenal pasti struktur kat situ. Kadang-kadang haiwan berbisa ni kita tak nampak. Sebagai contoh, kalau kawasan yang banyak pokok nipah, ular kapak, memang kita tak nampak. Kalau ular kucing tu yang hitam kuning tu, itu senang kita nak nampak, dan dia juga ada bau.
Kita kena perhatikan sekeliling. Ular sawa pun macam tu juga, walaupun dia tidak berbisa, tapi dia mempunyai belitan yang amat dahsyat yang boleh menewaskan kita. Jadi kita kena scan dulu struktur di kawasan tempat kita nak parking tu. Kalau kita parking tengah, pengalaman saya sebelum ni pun ada juga parking dekat luar, maksudnya bukan dekat tepi. Ular sawa datang. Ular sawa ni kita tak takut sangat. Kalau kita baling objek apa semua, dia terkejut, dia akan lari. Tetapi yang kita nak kena jaga-jaga, ular tedung. Ular tedung ni, kalau kita berada di kawasan laluan dia tidak teragak-agak untuk terus lalu dekat kawasan kita. Ini saya ceritakan pengalaman yang dialami oleh kawan saya sendiri. Dah lama dulu, dia parking bot dekat kawasan laluan ular tedung. Apa yang berlaku? Ular tedung tu lalu, dia mendiamkan diri, ular tedung tu naik atas bot dan terus melintas. Ular tedung perangainya memang sebegitu. Jadi kita kena perhatikan sekeliling. Kalau ada ular tedung tu, dua perkara. Pertama, kita mendiamkan diri. Tapi nak diam-diam pun seram juga bang kalau dah nampak depan mata kan. Yang keduanya, kalau kita sempat untuk punggah segala barang yang kita ada dekat situ, baik kita beredar daripada situ. Itu lebih baik. Jadi itu pesanan saya. Begitu juga kalau kita nak pegang-pegang pokok, nak ikat-ikat tu kan, kita perhatikan, take scan, tengok. Kadang-kadang kita tak perasan ular tu ada dekat situ, ataupun sarang penyengat, ataupun sarang tebuan. Dekat tepi sungai ni macam-macam serangga berbisa ada. Penyengat kerak tu banyak dekat pokok-pokok. Dia hitam kecil-kecil je. Itu dia kena. Kalau kena lah bang, tak ada ampun. Lebah, tabuan pun macam tu juga. Jadi kita kena berhati-hati. Labah-labah pun ada juga, labah-labah yang berbisa. Tersilap pegang, nyaya satu badan kita. Jadi berhati-hati. Yang keduanya, tumbuh-tumbuhan nak kena jaga. Tumbuh-tumbuhan yang gatal seperti pokok rengas. Ada saya pernah ceritakan sebelum ini, dalam video-video yang sebelum ini, pokok rengas tu macam mana, bentuk dia macam mana, dan kesannya akan kena, kita akan kena gatal-gatal. Yang kalah tu kena, memang tak ada ampun bang dia punya gatal. Itu pokok rengas. Jadi hati-hati. Kalau yang kalah tu dia pegang aja, habis gatal satu badan. Macam saya, walaupun dah biasa dengan Udin, kadang-kadang kita pegang memang ada juga gatal, tapi tak teruk lah. Tapi nak kata tak kena langsung tu tipu. Kita mesti akan kena kalau kita ada kontak dengan pokok rengas tu. Okey, baiklah, itu cerita tentang pesan-pesan saya lah. Okey, sekarang kita teruskan dengan cerita pengalaman saya selama saya bermain sungai. Okey, kita masuk pada cerita yang benda yang agak berbahaya dulu. Okey, saya pernah menjalankan aktiviti sungai, mendapat ancaman daripada raja sungai kita, iaitu buaya. Banyak pengalaman saya tentang buaya ni. Jumpa buaya tu dah jadi satu kebiasaan lah. Memang kerap jumpa. Hampir setiap kali turun mesti saya jumpa buaya. Sama ada aktiviti saya sendiri ataupun aktiviti saya dengan Udin. Memang kerap jumpa. Buaya ni kita nak kenal kalau waktu malam senang saja. Kalau kita suluh dia, kita akan nampak refleks daripada mata dia warna merah pink. Allah dah jadikan dia tu memang sangat-sangat baik lah, sebab haiwan itu berbahaya. Jadi walau sejauh mana pun, kalau mata dia terkena cahaya, kita boleh nampak dia punya sinaran reflektor daripada mata dia tu. Allah dah memang jadikan macam tu supaya kita dapat berjaga-jaga. Jadi apa pengalaman yang menyeramkan buat saya pada buaya tu? Pertama, saya dengan Udin pernah ketika pasang tajuk, masuk dalam kuala lah. Kuala tu kita tahu memang banyak buaya, tapi bukan disebabkan kita nak tunjuk handal ke tidak. Sebabnya kita nak mencari rezeki. Saya tengah speed, top speed dalam kuala tu, sungai kecil tu. Boom, terlanggar satu objek. Sedangkan saya tahu kawasan tu memang clear. Jadi nasib baik Udin berpengalaman dan saya pun ada pengalaman. Cara duduk Udin kat depan tu, kalau tuan-tuan tengok, tuan-tuan pun seram sebab dia duduk kat ujung. Tapi ada cara. Siapa nak boleh belajar dengan Udin lah. Jadi saya terlanggar. Terlanggar tu mula-mula saya ingatkan kayu. Boom, terlanggar. Lock engine. Kalau kita bawa bot nak laju, nak speed, ada dua perkara kita kena ingat. Yang pertama, release dia punya lock engine. Yang kedua, yang ada switch tu, dia punya switch engine tu letak dekat pergelangan tangan kita. Sebab kalau terlanggar objek, macam saya cakap, saya nak cerita ni, saya terlanggar buaya tu, lock terangkat, boom, saya cuma imbangkan diri. Begitu juga dengan Udin kat depan, imbangkan diri, saya biarkan je bot tu lalu dan kami tersangkut dekat tepi dalam pokok benta tau, rimbunan benta.
Kemudian saya cepat-cepat selalu kat belakang. Saya nak tengok sama ada kayu ataupun benda yang benda lain yang saya langgar. Bila saya perhatikan kat belakang saya suluh, saya nampak ekor dia. Maksudnya yang saya langgar tu seekor buaya. Lalu saya kata, minta maaf, tak nampak. Dia pun makhluk Allah. Bukan kita sengaja nak langgar dia. Minta maaf, tak nampak. Udin dah kekek kat depan tu. Dia tak terjatuh pun, semua kita orang termasuk dekat dalam pokok rengas. Jadi, betulkan balik kedudukan, release gear, reverse balik, saya teruskan aktiviti. Itu yang mendebarkan bagi kami lah. Bayangkan kalau terjatuh, dia ada kat situ, minta-minta dijauhi lah. Jadi pesan saya, kalau buaya, kalau kita dah nampak, kita janganlah tunggu lagi dekat situ. Lebih baik kita beredar daripada kawasan situ. Ular tedung macam tu juga. Saya dengan Udin pernah daripada jauh, kita orang dah kenal pastilah tempat-tempat yang ada haiwan-haiwan berbisa ni, berdasarkan pengalaman orang dulu-dulu dan juga pengalaman kami sendiri. Pernah satu ketika saya nampak ada pergerakan dekat tebing sungai. Masa tu jauh jarak kami dengan ular tu lebih kurang dalam dekat 100 meter. Saya berani kata itu ular sebab saya nampak pergerakan tu, saya nampak besar objek tu. Warna dia kuning keemasan. Memang warna kuning keemasan. Masa tu tak ada apa-apa equipment untuk saya rakam lah. Ada telefon tapi tak sempat. Saya cakap, Udin, jom kita pergi tengok. Udin kata, jom. Okay, so saya speed. Pung. Dalam masa saya speed, bila ular tu didengar bunyi enjin boot, dia cepat melintas. Ya Allah, masa tu saya bawa enjin 15 kuda. Dalam masa saya nak sampai tu yang jarak 100 meter tu, laju enjin 15 ni. Dia punya pergerakan tu sangat-sangat laju. Ular tedung sangat laju. Pergerakan dia memang, dia menggunakan ujung ekor, bukan seluruh badan. Ujung ekor saja. Laju. Kepala dia naik macam ni. Bila saya dah dekat tu, dia dah hampir dah dekat tepi dah. Dapat kami tengok ular tu. Oh, dia dah kembang. Warna dia cukup cantik, warna kuning keemasan. Kemudian dia cepat-cepat naik ke tebing kawasan yang biasa dia naik lah. Memang besar. Itu yang warna kuning. Ada lagi seekor dekat kepala, tu warna hitam. Itu warna hitam. Pernah saya dengan Udin tengah pasang tajuk. Saya ingatkan buaya. Bila saya lalu dekat dia, saya dah siap pasang tu, nak pergi pasang mata seterusnya. Lalu dekat dia, dia boleh pusing balik. Ular tedung jangan main-main bang. Dia pusing balik. Kat situ saya nampak dia punya badan dia warna hitam, besar lebih kurang macam ni. Kemudian nampak dia punya jalur dekat belakang tu. Oh, badan dia ketika dekat atas air, dia akan lepihkan sikit. Terkembang macam tu. Nampak dia punya jalur tu. Oh, jadi, saya nampak ular tedung. Saya ingatkan buaya. Memang besar tu. Jadi saya teruskan pergi siapkan pasang. Dia punya garangnya ular tedung tu. Ketika saya pusing balik dengan Udin nak balik, dia boleh tunggu kami dekat tengah sungai tu. Itu ular tedung. Hati-hati bang. Hati-hati. Sebab itu kalau main sungai ni, ada orang kata, buat apa pakai enjin besar-besar? Buat apa pakai enjin besar-besar? Nak angkat susah, nak angkat berat. Okey, dia ada dua faktor. Yang pertama, kita nak melarikan diri. Melarikan diri dan daripada ancaman-ancaman bahaya macam tu lah. Buaya, ular tedung cukup laju bang. Jadi kalau kita pakai dua kuda, minta-minta jauhilah daripada ancaman seperti itu. Kalau yang pakai enjin kecil lah, minta-minta jauh, janganlah kena. Dia punya kejar cukup laju bang. Cukup laju. Itu sebab yang pakai enjin agak besar tu ada kelebihan lah untuk melarikan diri. Yang keduanya, pakai enjin besar ni untuk siapkan kerja dengan lebih cepat, atau kalau kita nak mancing, kita dapat menuju ke spot itu dengan lebih cepat. Itu dia. Jangan buat pasal dengan ular-ular ni bang. Cukup bahaya. Memang cukup seram. Ini cerita tentang haiwan. Okey. Haiwan lain, pernah saya dengan Udin ketika menyerampang. Nak menyerampang udang ni memang risiko dia sangat-sangat tinggi lah. Sebab kita kena menyusup dekat bawah-bawah pokok, dekat semak-semak, dekat tebing sungai. Pernah satu ketika sampai dekat tebing sungai, bawah rimbun pokok ni, dengar bunyi mendengus tu. Wah, tak tahu saya nak bunyikan macam mana lah. Tapi tuan-tuan bolehlah bayangkan. Bunyinya sangat garau, sangat kuat. Kalau harimau, saya kejap lagi saya cerita. Bunyi dia sangat garau. Yang saya dengan Udin kenal pasti, mungkin kerbau liar. Memang bunyi, dia dah datang dekat tu.
dah datang dekat tepi. Tapi nasib baik tebing sungai ni dia lembik kan, tanah dia tu tanah lumpur. Jadi kami cepat-cepat keluar daripada kawasan tu. Nak keluar pun kena reverse, tak boleh pusing. Reverse tarik pokok dan keluar. Lega. Itu saya rasakan mungkin kerbau liar ataupun tak tahulah. Bunyi dia lebih kurang macam tu lah, kerbau yang besar tu. Memang cukup bahaya. Okey, harimau. Saya pernah, harimau dengan gajah, pernah mancing dekat Sungai Kolin. Siapa yang pernah mancing dekat Sungai Kolin Keluang sana, Kahang sana, tentu ada yang pernah mengalami benda ni lah. Saya pernah dekat sana melihat kawanan gajah ni melintas sungai. Kawanan gajah dengan anak, dengan ketua dia. Berderau-derau dah abang. Nampak dia melintas. Macam tu lah. Itu kawasan hutan Kolin tu. Itu gajah. Kedua, pengalaman saya harimau. Saya tengah mancing seorang, berdekatan dengan kawasan pokok jawi besar. Kemudian waktu tu dah hampir tengah hari. Jadi saya dah lapar. Saya ada bawa peralatan untuk memasak. Jadi saya keluarkan semua. Saya dah standby untuk masak. Bila saya dah hidupkan api dan dah tak nak nasi, tiba-tiba saya dengar bunyi dia rimau ni, ujung dia mesti ada sembuh. Macam rimau aku kan. Paling mantap. Siapa yang pernah dengar mesti dia tahu. Bunyi dia memang alamak. Berdiri bulu roma saya waktu tu juga bang. Kenapa? Memang betul harimau tu ada dekat atas. Saya pandang kawasan tu yang saya seram, kawasan tebing tu dia melandai, lepas tu pasir. Bila pasir, kalau haiwan liar datang, dia tak tenggelam. Dia tak tenggelam sebab tanah pasir dia keras kan. Kemudian saya diamkan diri. Dengar lagi bunyi tu. Bunyi tu makin dekat. Alamak, bunyi tu dah semakin dekat. Saya dah mula macam panik tau. Baca apa ayat-ayat yang dibekalkan pada saya, yang saya dah tahu. Kemudian tak lama lepas tu bunyi tu perlahan, saya ingat dah clear. Rupa-rupanya dalam diam-diam saya jengah, saya perhati je kat tebing tu. Saya nampak kelibat harimau belang bang. Cukup besar macam anak lembu. Cukup besar, memang macam anak lembu. Okey, jadi apa yang perlu saya buat? Saya cuma perhati je. Dia memang kejap dia perhati saya, kejap dia perhati tempat lain, kejap dia perhati saya, kejap perhati tempat lain. Saya tak tahu apa dia punya sign dia, apa dia punya penanda. Tapi saya ambil keputusan untuk angkat barang pelan-pelan. Nasib baik masa tu orang semua dalam bot. Saya cuma sauh je yang belum angkat lagi. Cepat-cepat saya tarik sauh, jauh daripada situ bang. Tu pengalaman tentang harimau. Takut bang. Hati-hati kalau yang mancing kat hutan tu, kalau boleh janganlah parking dekat kawasan berhampiran pokok, tebing-tebing sangat. Jangan, biarlah kita dekat tengah. Kalau Sungai Kolin tu tebing-tebing dia memang pokok gila-gila kau-kau lah. Jadi kita parking dekat tengah lah, agak jauh sikit daripada tebing. Itu pengalaman saya. Okey, kita masuk cerita tentang yang alam mistik. Ini best ni. Ini cukup best. Pengalaman pertama saya, masa tu saya mancing malam dekat kawasan, siapa pernah mancing kawasan sini dia tahu namanya kawasan Kuala Ring. Kawasan tu kalau orang putih cakap angker lah. Kalau orang Jawa ngomong angker. Tahulah angker tu apa, menyeramkan. Jadi ketika saya mancing tu dah seronok mancing malam ni sebab cuacanya sedap, sejuk. Tiba-tiba suasana tu jadi macam hening tau. Macam hening. Sayu, senyap. Saya seorang masa tu. Senyap saja. Tiba-tiba saya dengar, bukan dengar, saya bau dulu. Okey, bau ni berdasarkan pengalaman saya, saya tanya orang tua tu, ada dua jenis. Satu bau wangi, satu lagi bau hangit getah. Okey, kalau bau wangi ni makhluk halus yang baik. Bukan baik macam mana lah, kita tahu sebaik-baik jin sejahat manusia. Dia kategori yang agak baik sikit lah, makhluk halus yang tu kalau bau wangi ni. Tapi kalau bau hangit busuk macam getah tu, itu sebenarnya saya tanya ada arwah Imam Dawam, imam kampung saya dulu lah. Dia kata tu ialah kumpulan syaitan. Maksudnya makhluk-makhluk yang agak jahat lah, yang nak mengganggu. Bau getah, bau getah kuat sangat. Saya kata malam-malam ni mana ada orang jual getah. Saya seorang masa tu. Kemudian makin lama bau tu semakin kuat. Lepas tu senyap, hilang bau tu. Dan
Tak lama kemudian saya dengar orang marhaban. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mula-mula elok, lepas tu garau. Sallallahu, macam itulah garau, macam heavy metal sikit. Ha. Saya diamkan diri, saya dengar je. Lepas tu hilang. Hilang bunyi tu, saya dengar budak kena marah. Macam budak kena marah. Macam ibu dia macam ibu marah anak kecil yang tengah nakal-nakal tu. Apa ayat dia saya tak berapa jelas, tapi dengarlah budak kena marah. Lepas tu dengar suara budak. Terus saya senyap. Saya seorang tu. Saya dah seram dah. Rasa dah macam nak balik. Tapi masa tu keberanian itu ada. Saya tunggu lagi. Dan last kali saya dengar orang masak. Bau ikan masin bang. Bau ikan masin tu menusuk kalbu. Dia senyum sedap tu, macam kita belum apa ni orang kata, belum makan lagi, bau macam tu. Betul berselera nak makan bang. Bau ikan masin tu. Lepas tu dengar orang goreng sap, senyap. Tak lama saya beredarlah daripada tempat tu. Saya pergi tempat lain pula. Nampak alhamdulillah, bacalah apa yang patut-patut. Terus clear, tak ada lagi bau-bau tu. Seram bang kalau kita berdua, bertiga pun kita dah seram, apatah lagi kalau seorang-seorang. Real, memang saya tak tipu. Mungkin orang lain pun ada pengalaman yang boleh diceritakan lah. Mungkin dia orang tak cerita, tak ada sumber nak cerita. Jadi saya ada sumber nak cerita ni, saya boleh ceritakan. Jadi apa yang perlu kita buat ketika tu? Bacalah ayat-ayat suci Al-Quran yang kita tahu. Walau ada yang kata tak tahu nak baca apa-apa ayat, baca. Saya pernah uji ini pengalaman seterusnya saya nak cerita tentang uji ni. Ketika saya mancing juga, ada kedatangan makhluk halus ni. Telinga kita berdesing tau. Makhluk halus datang ni macam-macam cara. Salah satu daripadanya telinga berdesing. Saya tengah duduk diam mancing ni, tiba-tiba bunyi berdesing tu kuat. Saya ada pengalaman telinga berdesing ni ketika saya belajar dulu dekat maktab lah. Ada pengalaman tentang benda ni. Jadi ustaz dulu ada bagi tahu benda berdesing ni kedatangan makhluk halus ni datang kat kita. Bunyi dia berdesing kat telinga kita ni, terasa berdesing. Macam orang pasang PA system yang tak jadi tu. Berdesing macam tu lah. Tapi kita je yang dengar. Kalau ada orang lain tak dengar. Okey, dia berdesing makin kuat. Saya kata tak boleh jadi ni. Saya teringat ilmu yang diajar oleh ustaz pada saya tu. Jadi saya baca ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum dan seterusnya. Saya baca dia reda, tapi berdesing lagi. Tak boleh jadi ni. Saya bacalah apa-apa ayat Quran yang saya ingat. Baca. Tak hilang lagi. Habis saja baca, dia makin kuat datang. Saya dah seram sejuk dah. Berduri dah, semua bulu roma dah. Dah tak tahu nak buat apa. Last sekali, ini saya yang dapat rasakan benda ni. Last kali, apa yang menyebabkan dia lari daripada saya azan. Bila saya azan, berdiri belum saya. Bila saya azan, mula je azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya nampak, saya bukan nampak, saya rasa macam dia macam terhenti tau. Sambung lagi azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Okey, makin hilang. Lega, saya rasa lega. Saya sambung lagi. Asyhadu an la ilaha illallah. Baru sampai situ, hilang terus bang. Hilang. Saya berhenti sampai bacaan tu. Tak habis azan. Abang tahu, dia datang semula. Rasa boleh bersing. Makin kuat. Saya terus azan lagi. Azan berulang-ulang kali sampai habis. Akhirnya dia kalah. Laungan azan sungguh keramat bang. Sungguh keramat. Jadi boleh jadikan itu sebagai bekal kita. Tu saya kongsi pengalaman kepada tuan-tuan yang nak gunakan lah. Baik, cerita seterusnya bola api. 2 kali pengalaman saya tentang bola api. Yang pertama, saya mancing ramai, ada 2-3 bot lah dengan kawan-kawan. Saya dah terasa bau macam bau getah yang saya cerita tadi. Dan terasa macam ada macam benda lalu dekat atas, berangin tau. Saya terpandang ada kelibat macam terang. Tapi saya tak nampak jelas pada ketika tu. Kawan saya dekat seberang, dia nampak benda tu tuju dekat dia. Bola api datang kat dia. Saya tak tahu benda tu kepala ke, apa ke, objek terbang ke. Tapi yang kita pasti benda tu ialah syaitan. Dia terbang.
Itu yang pertama. Yang kedua, depan mata saya mancing dekat Jambatan Gresik. Masa tu tentang ada sembahyang hantu Cina lah. Sembahyang hantu Cina. Saya nampak bola api dekat atas permukaan sungai. Shoo. Real. Saya diam je. Nampak. Terang. Pergi menghala ke Tok Kong Cina. Bukan Tok Kong yang saya pernah tunjuk kami mancing tu. Tok Kong tu berdekatan dengan jambatan. Tok Kong tempat dia orang selalu semayang lah. Shoo. Tu masuk kat situ. Berdarah. Tu sekejap. Keadaan itu sangat laju. Memang sangat pantas. Jadi bacalah apa yang saya ingat lah. Itu dia. Seterusnya saya nak ceritakan pengalaman saya nampak benda-benda terbang ni. Objek terbang sama ada langsui ke Pontianak, samalah tu. Entah benda-benda lain ke. Saya pun tak pasti sebab saya tak ada ilmu tentang itu. Tapi yang saya pernah jumpa dekat kawasan Lebuh Raya, Jambatan Highway tu. 2 kali saya jumpa. Tu saya seorang juga mancing. Pertama saya nampak dia bertinggi dekat dengan jambatan tu. Ada satu titi batu lama. Dekat situ ada pokok besar. Saya nampak cuma dia macam berdiri sajalah. Berdiri. Real. Saya nampak baju putih kotor-kotor macam coklat-coklat sikit. Real lah dengan rambut dia. Dia cuma perhatikan aja. Dia cuma perhati je. Tak buat apa-apa. Dengan bau yang wangi pada ketika tu, dia cuma perhati je. Saya pun tak panik masa tu. Kemas, saya belah. Yang kedua, saya pernah jumpa berhampiran dengan kawasan rumah rakit saya, Kurnia Sakti. Dulu saya kerap daripada Gresik, sebelum ada rumah rakit saya pergi mancing dekat sana. Itu saya nampak objek tu terbang. Masa tu bulan tu sama-sama, cuaca tu macam mendung sikit. Saya nampak terbang. Dia punya seram terbang. Nampak dia statik lain. Nampak terbang tu. Dalam hati kata apa? Jangan kau U-turn datang kat kita kan. Takut bang. Jangan kau U-turn dalam hati. Kita dah baca lah apa-apa ayat azan dan sebagainya. Dia 2 keadaan yang pernah saya dengar cerita orang lah. Kawan saya ada seorang bomba, dia kata dia pernah duduk dekat highway Pontianak dekat hutan Belum. Dia kata terbang terbang laju ada, dan satu lagi terbang santai. Kokok dia santai lah. Bila terbang santai dia macam gini. Yang laju tu kita nampak tegak je. Seram bang. Seram bang. Malam ni jaga-jagalah. Carilah bekal-bekal yang semampunya, secukupnya lah sebelum kita beraksi lah. Itu pesan saya. Nampak saya hora, tapi macam-macam bang saya baca bang. Saya takut bang. Takut bukan saya berani bang. Saya cari ilmu. Nanti ujung sekali saya nak cerita apa benda yang amalan yang saya buat lah. Okey, akhir sekali saya nak ceritakan. Sebenarnya banyak lah bang. Saya simpul-simpulkan yang agak kritikal lah cerita dia, yang kasar-kasar sikit cerita dia. Seram pula. Yang terakhir, saya belajar dengan bapa mentua saya mengenal pasti makhluk-makhluk halus lah. Kebetulan bapa mentua saya ada ceritakan tentang bajang. Bajang ni adalah makhluk halus yang menyerupai monyet dan dia suka melolong. Dia suka sangat melolong. Kalau dekat sungai tu dekat orang terlolong, dia ada 2. Satu orang dapat sado, satu bajang. Kalau aku ramai orang kata bajang lah. Aduh, tengah malam pun aku jerit. Memang minta maaf lah kalau ada yang dengar tu yang tak selesa. Tapi saya memang macam tu. Saya minta maaf banyak-banyak. Bukan saya nak membakar, tapi saya lebih seronok macam tu. Yang tak selesa saya minta maaf. Yang selesa kita enjoy macam cakap. Jadi bajang ni dia menyerupai monyet. Dia besar tau. Dia besar. Dia menyerupai monyet. Dan bapa mentua saya cerita dia akan melolong kat tebing sungai untuk mengganggu orang. Tujuan dia memang dia suka ganggu orang. Pengalaman ni saya mancing di kawasan Pergam, hampir-hampiran dengan Muar lah. Dulu saya memang gedah seorang-seorang mancing bang. Sebelum ni memang sebelum berpartner dengan Udin, saya dengan Udin partner pun sebab kita nak buat shooting. Dulu memang saya dan Udin memang selesa kami bergerak sendiri-sendiri, naik bot seorang-seorang lah. Jadi saya mancing seorang-seorang. Saya daripada Gresik pulas throttle sampai Pergam. Masa tu belum ada lembangan sungai, belum ada tebuk Sungai Belemang tu.
2 jam suku baru sampai dekat Pegang. Bayangkan berapa jauh. Naik enjin 30 HP Yamaha saya masa tu. 3-4 kali saya pergi lelau seorang-seorang. Saya pergi mancing. Macam tu, masa tu macam ni. Sampai je dekat kabel, saya nampak macam ada orang, tapi tak pastilah. Saya terus pergi dekat kilang getah, dekat Pergam tu. Sebelum kilang getah lah, saya parking, saya mancing. Masa tu tiba-tiba gasak gila tu. Saya seorang je. Tuntang. Okey, tengah leka-leka mancing tu, saya dengar saya tak perasan. Saya mancing lagi, ingatkan lah orang mancing lah, geng-geng dia terjerit. Selang dalam 15 minit saya dengar lagi saya pun dah masa tu udang tak boleh makan, saya pun je senyap. Saya mancing, saya dengar makin rapat, bunyi tu makin rapat. Saya pun laung lagi. Saya ingatkan geng kan, geng mancing lah maksud saya, bukan geng yang turun mancing dengan saya. Lepas tu saya rasa macam pelik. Suara tu makin kuat dan makin dekat dengan saya. Saya dah mula panik dah. Saya dah mula gulung satu-satu. Joran saya dah letak. Sampai 3 lagi batang joran yang sebelum saya angkat, saya dengar lulung lagi. Makin kuat dekat saya. Berdiri rumah aku. Itu real bang, saya tak tipu bang. Saya dah tak respon dah. Bila dah makin dekat dengan kita, bajang tu, dia dahu sekali lagi. Dalam masa yang saya ingat singkat tu, dia dekat dengan kita, dia laung saya. Dekat betul dengan saya. Dia belum. Lalu saya kemah jangan, saya letak dalam bot. Masa tu saya pakai bulu, cabut bulu, start engine, saya terus balik. Saya perah throttle 2 jam. Saya pegang lampu. Saya dia pakai lampu loceng besar tu, sebab speed malam lampu nak kena terang. Kalau tak terang cukup bahaya sebab nak tengok sampah. Saya speed, saya pegang lampu tu. Abang bayangkan daripada Pergam sampai dekat Tanjung Olak, baru saya relax sekejap. Dalam masa perjalanan saya balik tu, masa tu air timpah, saya suluh kawasan kiri kanan sungai, air timpah tu. Kejap-kejap saya nampak buaya dekat tebing, dia makan ikan keli. Masa tu sibuk fenomena ada kumpulan masyarakat yang melepaskan ikan keli kat sungai. Saya suruh nampak. Tapi saya pam je terus sampai dekat Tanjung Olak tu, baru saya terus tangan saya lengur. Saya release throttle, turunkan tangan, tutup lampu. Kebas satu tangan bang. Takut punya pasal tadi dengan tu terkenang-kenang lagi, dan saya terasa-rasa macam diikut pula. Allahu Akbar. Jadi dah agak lega tu, dah kena sebatang 2 pokok. Saya start engine, saya balik. Waktu tu pukul 3.30 pagi saya sampai jam 3 sek. Tu bajang bang. Jaga-jaga kalau ada yang menolong-nolong tepi sungai tu, abang dengar yang bukan-bukan, kalau bukan kawan kita, beredar lah. Jangan lawan dia punya laung tu, sebab lagi dia datang pada kita. Tu bajang. Boleh Google lah tengok. Kalau ada, saya pun tak pernah Google lagi, tapi bapa mentua saya ceritakan kepada saya. Baik, akhir sekali, kalau nak cerita ni 1 hari pun tak habis bang. Banyak pengalaman saya yang saya dengan Udin saya sendiri. Kalau cerita 1 hari pun tak habis. Jadi saya simpulkan lah, saya rumuskan beberapa cerita. Dan ini amalan yang saya selalu amalkan. Saya dapat ijazah daripada bapa mentua saya. Bapa mentua saya dapat ijazah daripada Allahyarham Datuk Haji Kiai Samsudin. Siapa kenal tu, itu adalah Pak Kiai. Dia dulu pernah juga dilantik sebagai Mufti Negeri Johor, Pak Kiai. Kat sini terkenal dengan nama Pak Kiai. Allahyarham Datuk Kiai Haji Samsudin. Allahyarham. Jadi bapa mentua saya ni dulu memang jadi setiausaha kepada Pak Kiai. Penulis apa saja, doa, teks, ucapan ke apa kan, pesan-pesan semua bapa saya, mentua saya tulis. Jadi salah satu daripada doa yang dia bagi pada saya, dijazahkan pada saya sebab dia dah tahu saya buat aktiviti sungai, ialah doa Cak Moho Nabi Muhammad. Macam mana doa dia? Allah wahdah la syarikalah Muhammadan abduhu wa rasuluh wa tawajjah haitsu syi'ta fa innaka mansurun. Doa ini ialah lebih kurang cerita dia macam inilah. Seolah-olah Cak Moho Nabi. Bila kita selalu amalkan, pada kita ni ada Cak Moho Nabi. Lebih kurang macam itulah. Jadi makhluk halus apa semua seram dengan kita. Doa Cak Moho Nabi Muhammad. Bukan saja makhluk halus,
Minta maaf cakap kalau ada roadblock apa semua, kita yakin dengan ayat itu, lepas bang, lepas. Macam tu Jadi gunakan dengan betul lah, di tempat yang betul, digunakan dengan betul. Apa ayat dia? Bismillahirrahmanirrahim. Allahu wahdah la syarikalah, Muhammadan abduhu wa rasuluh, wa tawajjah haitsu syi'ta fa innaka mansurun. Itu dia. Itu yang pertama yang saya amalkan. Memang sentiasa saya bacalah. Memang selalu saya baca untuk jadikan pendinding buat diri saya. Seterusnya doa Nabi Sulaiman untuk mengelakkan daripada haiwan-haiwan berbisa. Kemudian saya selalu amalkan juga ialah Bismillah 5. Amalkanlah Bismillah 5 tu untuk aktiviti sungai, untuk keselamatan kita dekat darat pun bagus juga Bismillah 5 tu. Bismillahirrahmanirrahim, 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 Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardh wala fis sama wa huwas samiul alim. Baca, amalkan. InsyaAllah, InsyaAllah. Itu yang kedua. Dan ayat yang ketiga yang biasa saya baca ialah selawat kamilah. Allahumma sholli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhalul bil uqad wa tanfarijul bihil uqad wa tanfarijul bihil qurab wa tudda bihil hawaij wa tunalu raghaibu wa husnul hawatimi wa yustasqa ghamamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin ba'da li kulli ma'lumin lak. Panjang sikit doa dia. Boleh rujuk mana-mana buku. Selawat kamilah, bacalah, amalkanlah, insya-Allah. Itulah perkongsian daripada saya. Jadi dalam masa kita hoha nak turun sungai, selawat, jangan tinggal, yakin pada Allah, doa-doa tadi tu baca, insya-Allah. Dan satu lagi, kalau untuk rezeki di air ni, doa dia rasanya ramai yang tahu ni. Bismillahirrahmanirrahim. Allahul ladzi sakhkhara lakumul bahra litajriyal fulku fihi bi amrihi walitabtahu min fadlihi wa la'allakum tashkurun. Amalkan, bacalah, insya-Allah. Kita yakin hanya Allah yang melindungi kita, bukan kita sesama makhluk yang dapat membantu kita dan dapat melindungi kita. Jadi dah panjang lebar saya rasa Jadi akhir sekali saya mohon ampun dan maaf andai kata perkongsian saya ini, cerita-cerita saya, pesan-pesan saya ini tak selaras, tak selari dengan kehendak tuan-tuan, ataupun ada yang tak suka, saya minta maaf. Saya sekadar ceritakan sebab ada permintaan daripada sahabat kita untuk saya menceritakan pengalaman saya. InsyaAllah kalau ada cerita-cerita lain yang terbaru, terkini, mungkin saya akan ceritakan. Terima kasih terus menyokong saya. Terima kasih kerana support saya. Terima kasih boleh terima saya, keadaan saya. Maafkan saya. Sekali lagi saya mohon maaf andai kata kata-kata saya ada menyinggung perasaan tuan-tuan, ada kata-kata yang tidak sedap didengar, ada kata-kata yang menyinggung hati. Okey, akhir sekali manis padu mantap. Assalamualaikum. Bye bye. Padu mantap.